Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini saya buat satu live khas ya bagi membincangkan atau membuat satu pendedahan yang sebenarnya bukan baru ya. Maaf saya nak test audio. Jadi pendedahan ni bukan baru, saya pernah buat dulu tetapi mungkin ramai tidak sedar. Dan hari ini saya ingin mendedahkannya semula dalam satu siri pendedahan. Jadi pastikan anda share ramai-ramai video ni dan dengar baik-baik. Dengar dan share. Okey. Sebelum itu, semalam saya telah adakan satu sesi live sebagai tetamu jemputan panelis bersama dalam program Dialektika TV. Jadi program ni disiarkan serentak di dalam Facebook saya, Regi Jesiri Taudin. Jadi anda boleh menontonnya, anda scroll ke bawah dan tonton live semalam sesi saya bersama Dialektika TV, di mana saya menjadi panelis bersama dengan Datuk Zaharin ya. Dan saya sebenarnya cukup berpuas hati dengan penghujahan saya dan Datuk Zaharin. Jadi anda boleh menontonnya. Saya ada cuba download ya video ni untuk dibawa ke YouTube saya, tetapi tidak berjaya kerana setting Dialektika TV ni menyebabkan apabila saya download YouTube video tu dia tak ada suara. Jadi anda terpaksa menontonnya menerusi Facebook saya, Regi Jesiri Taudin. Baik. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya apabila saya beri isyarat. Jadi sebenarnya selepas PRU 14, ramai tidak tahu bahawa ada satu mesyuarat rahsia yang berlangsung di Jakarta. Dan mesyuarat rahsia ni berlaku, saya tak silap saya, sekitar bulan September 2018. Jadi pada ketika itu Zahid memang sudah menjadi atau belum, saya lupalah, nak jadi Presiden UMNO. Saya kira dah jadi Presiden UMNO. Dan pada masa itu Najib sedang gerakkan usaha untuk cuba mencantas Zahid. Jadi sekitar bulan September, tak silap saya lah, Zahid ada pergi berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi sebaik sebelum perjumpaan itu, ramai tidak tahu, saya tidak tahulah Tun sedar ke tidak, Zahid sebenarnya baru balik dari Jakarta untuk menghadiri satu perjumpaan mesyuarat rahsia. Dan di Jakarta Zahid bukan pergi seorang. Saya difahamkan dia bersama, dia bersama 5 ahli MKT dan 3 ahli Parlimen Barisan Nasional ya, atau UMNO ya. Jadi 5 ahli MKT UMNO dan 3 ahli Parlimen UMNO. Jadi ini saya panggil kumpulan J8, Jakarta 8. Jadi mereka ke Jakarta dan 2 perkara dibincangkan oleh Zahid di situ. Pertamanya adalah sama ada UMNO setuju menyertai Pakatan Harapan. Maknanya UMNO setuju bersama PKR, DAP, Bersatu dan Amanah ya, untuk menjadi sebahagian daripada blok kerajaan ya. Dan B, dia juga nak mendapatkan pendapat berhubung kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Okey. Dan benda ni saya dedahkan beberapa kali dalam tak lama selepas ianya berlaku. Malah ada banyak lagi benda yang saya dedahkan, tapi itu saya akan buat dalam live-live seterusnya. Okey. Jadi di dalam mesyuarat itu saya difahamkan sudah capai satu kata putus bahawa boleh ya, teruskan ya. Jadi sekembali Zahid dari Jakarta, Zahid pergi bertemu dengan Tun Mahathir, tapi dia tak beritahu Tun Mahathir bahawa dia pergi ke Jakarta dan berbincang nak kerjasama dengan UMNO. Jadi Zahid pada masa itu dia cuba melangkah semua arah. Dia nak yang terbaik untuk diri dia. Jadi dia berbincang dengan Anwar, dia berbincang dengan secara sulit sama ada nak kerjasama dengan Anwar. Lepas tu dia berbincang dengan Anwar. Lepas tu dia berbincang dengan Mahathir, tak beritahu pula dia bincang dengan Anwar. Lepas tu bila dia bincang dengan Anwar dan Mahathir, dia tak bagi tahu PAS, sebab pada masa tu kononnya lah nak muafakat dengan PAS. Jadi dia berjumpa dengan Tun. Tetapi Tun memberitahu Zahid sejelas-jelas mungkin bahawa nombor 1, andai kata ya PP Bersatu
tidak boleh dan tidak akan menerima mana-mana pemimpin UMNO yang bermasalah. Tun beritahu Zahid sejelas-jelas mungkin. Itu yang saya difahamkan. Bersatu tidak akan terima mana-mana pemimpin UMNO yang bermasalah. Jadi Tun konsisten. Kedua, Zahid juga diberitahu bahawa ahli-ahli UMNO yang diterima masuk ke dalam Pakatan Harapan tidak akan diberi sebarang jawatan dalam kerajaan. Dan itu pun berlaku apabila kita lihat ahli-ahli UMNO yang masuk Bersatu pun mereka tidak diberi sebarang jawatan. Jadi sebenarnya Zahid tidak berpuas hati dengan kenyataan ini. Tetapi pokoknya pada masa itu pun Anwar masih sudah berada dalam blok kerajaan. Bila diminta nak tak sumbang tenaga untuk kerajaan, dia kata tak mau, dia nak rehat, dia akan tunggu bila Tun alihkan kuasa, ya. Tetapi dia tak mau menyumbang tenaga dalam kerajaan, tetapi dari luar dia sentiasa mengkritik kerajaan, ya. Nak kata secara halus ke, secara terus ke, tapi pokoknya dia berkritik. So rupa-rupanya ada perancangan sampingan yang berlaku. Malah pada ketika Tun menjadi Perdana Menteri, Anwar banyak buat press conference, kononnya ada sokongan kalau benar dia membenarkan Tun untuk membuat keputusan seperti yang didakwanya sendiri di Port Dickson. Jadi mengapa buat press conference seolah-olah mencabar Tun, ya? Katanya mula-mula Tun janji nak alih kuasa dalam 2 tahun, tetapi itu saya dah buktikan salah dengan mendedahkan perjanjian sebenar. Tidak ada 2 tahun. Maknanya anda semua kena temberang. Tidak ada, there is no such thing as 2 tahun. Okey. Tapi andai katalah untuk tujuan perbincangan saya lepas kat Anwar lah, Tun janji 2 tahun. Memang tak ada. Okey. Tapi kalau 2 tahun, mengapa dalam tempoh pentadbiran Tun 4 kali buat press conference tak sampai pun 2 tahun? Malah Tun letak jawatan lepas 22 bulan. Itu pun menurut perlembagaan, kerana apabila Bersatu keluar, secara perlembagaan jelas tertulis Tun hilang majoriti dan wajib menghadap Agong untuk letak jawatan. Dan itulah yang dilakukan. Lepas tu Anwar nak spin dia, orang nak spin itu aku tak kisahlah, itu memang lumrah politik, mereka akan spin, ya. Tapi itu hakikatnya. So dalam 22 bulan, mengapa Anwar buat 4 press conference? Rupa-rupanya adalah perbincangan dengan Kem Zahid, ya. Dan Kem Zahid janjikan sokongan Barisan Nasional, walaupun tak berbincang dengan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional lain, ya. Jadi dengan keyakinan itu Anwar selalu buat press conference, kata ada sokongan. Jadi sebelum langkah Sheraton, Anwar, Zahid semua sudah ada perancangan jajaran politik baru. Kemudian lepas langkah Sheraton, terus mereka meneruskan perbincangan sulit ke arah jajaran politik baru. Jadi tumpuan Zahid adalah Anwar. Tumpuan Anwar adalah Zahid. Nak combine, collaborate, nak buat kerajaan. Yang lain setuju, tak setuju, belakang kira. Sebab itu, mula-mula bila audio perbualan Anwar dengan Zahid terbongkar, Zahid nafi. Akhirnya terpaksa mengaku dalam mesyuarat MKT. Mula-mula bila saya dedahkan atau saya bantu dedahkan surat Zahid kepada istana yang menzahirkan sokongan terhadap Anwar, Zahid buat tak tahu sebab dia dah bagi tahu UMNO, no Anwar, no DAP. Jadi bila surat itu terbongkar, Zahid terkejut, jadi dia buat tak tahu. Tapi akhirnya dia mengaku. Maknanya dia mengaku menipu Barisan Nasional, dia mengaku menipu Agong, kononnya seluruh Barisan Nasional sokong Anwar. Okey. Dan sentiasa dia beri jaminan kepada Anwar akan dapat sokongan Barisan Nasional, dan sebab itu Anwar selalu buat press conference dan lepas tu kantoi. Okey. So, sekarang pun saya difahamkan ada perbincangan sulit antara Zahid dengan Anwar. Dan benda ni sudah didedahkan atau dipersoalkan oleh seorang pemimpin Bersatu. Jadi Zahid nak jawab, tak nak jawab, itu tak kira lah. Tapi apa yang saya lihat adalah selepas pilihan raya memang ada agenda nak bentuk jajaran politik baru. Sebab itu bila saya minta Zahid buat akuan bersumpah dengan tanda tangan semua calon Barisan Nasional bahawa tidak akan kerjasama dengan Anwar atau DAP lepas PRU, ya, dan serah satu salinan mungkin kat istana, mungkin kat SPR dan buat perjanjian yang mengikat, ya. Maknanya jika Zahid cuba kerjasama dengan Anwar, MP ni akan menentang, ya. Tak akan buat. Dia senyap sehingga hari ini. Begitu juga bila saya suruh Anwar buat
satu deklarasi dalam manifesto, ya. Zahid no kleptokrat, takkan buat. Okey, so ini anda perlu ambil perhatian. Okey, now Saiful Rahman, Pak Cik masuk calon tak? Sebentar lagi ya soalan, saya beri isyarat. Okey, so satu lagi, ada banyak yang bertanya kepada saya, Tun didakwa ada melakukan perbincangan dengan Perikatan Nasional. Ini dakwaan. Jadi perlukah Perikatan Nasional dan Tun kerjasama? Okey, saya tak sebut parti, saya sebut Tun. Okey, jawab saya, perlu. Dari awal lagi, beberapa bulan lepas saya dah beritahu, malah setahun lepas saya beritahu, akhirnya Muhyiddin akan bersetuju. Muhyiddin tahu perikatan tidak boleh ke mana, dan terus terang tidak ada puak dalam pembangkang yang boleh menang. Tetapi jika Tun kerjasama dengan Perikatan Nasional, jangan terkejut jika menang terus pilihan raya. Okey, saya ceritakan. Pokoknya kita kena rujuk kepada Sabah. Okey, Sabah dan Sarawak yang akan jadi penentu. Okey, mengapa saya kata Sabah dan Sarawak akan jadi penentu? Kita lihat pilihan raya negeri Sabah. Walaupun pilihan raya negeri bukan indikator, tetapi di Malaysia Timur, lazimnya Sabah dan Sarawak, pilihan raya negeri boleh jadi indikator. Okey, jadi kita lihat keputusan pilihan raya negeri Sabah. Bersatu dapat 11 kerusi, UMNO dapat 11 kerusi. Ya. Warisan dapat 23 kerusi. Jadi jangan pandang remeh warisan. Warisan sebenarnya menunjukkan peningkatan berbanding dengan PRU 14. Ya, UMNO selalu tuduh warisan. Oh, kau ni kerusi banyak bentuk kerajaan sebab orang UMNO lompat masuk. Betul. Orang UMNO lompat masuk warisan, betul. Tapi UMNO kena sedar, jangan tuding jari kat parti lain. Pertama ya, bila orang lompat dari parti kau masuk parti lain, anda perlu lihat parti sendiri, kerana orang-orang tu mengkhianati parti sendiri. Itu adalah pengkhianat dari parti UMNO. Jangan tuding jari kat parti lain. Of course, bila orang tu keluar, dia perlu pergi satu parti lain. Jadi dia pilih warisan, tak apa. Tapi pokoknya, pengkhianat ni adalah pengkhianat UMNO. Itu pertama. Jadi bila mereka masuk bersatu, mereka pengkhianat UMNO. UMNO selalu suka spin. Dia suka biar parti lain yang kelihatan seolah-olah tak bagus. Okey. Kedua, memang orang tak mau UMNO sebab UMNO dikawal kluster mahkamah. Okey. Jadi warisan menang 23 kerusi. Perikatan Nasional atau Bersatu yang pada ketika itu Presiden dia adalah Perdana Menteri, baru dapat 11 kerusi. UMNO dapat 14. Tetapi mengapa warisan tidak bentuk kerajaan? Ialah kerana Perikatan Nasional bekerjasama dengan UMNO di Sabah. Jadi pada PRU 15, Semenanjung ni Bersatu ni tak sehebat di Sabah. Di Sabah ada pengaruh dia. Itu tak boleh dinafikan. Di Sabah ada pengaruh dia. Jadi jika Perikatan Nasional bekerjasama dengan Tun, ya, the combination memang akan membuat satu wow factor, dan perlu ada satu perjanjian hitam putih bahawa gabungan yang terbentuk akan kekal sehingga PRU 16. Perlu ada kenyataan akuan bersumpah daripada semua calon dan semua parti dalam gabungan baru tu atau kerjasama tu, bahawa mereka tidak akan berpisah. Kerana walaupun ada undang-undang anti lompat parti, tetapi tidak semestinya langkah seakan-akan langkah Sheraton boleh berulang, kerana jika parti-parti ini berpisah dan pergi ke tempat lain, ia tidak langgar akta anti lompat parti. Jadi perlu ada deklarasi itu. Dan jika kerjasama ini berlaku, lepas pilihan raya, warisan berkemungkinan besar akan kerjasama dengan Tun dan Muhyiddin, ya, sebab kerusi banyak. Lepas itu Sarawak ni sifat dia memang kuat. Parti gabungan Sarawak tu memang akan sapu habis Parlimen Sarawak. Itu semua orang tahu, ya, jadi orang tak nak kacau. Parti gabungan Sarawak tu, sifat dia mudah je.
dia akan lihat parti mana yang akhirnya bentuk kerajaan, dia akan kerjasama sebab dia nak masuk kerajaan. Itu dia terang-terang, dia dari awal lagi dia nak jadi sebahagian dari kerajaan. Jadi jika Perikatan Nasional kerjasama dengan Tun, ya, Anwar akan kantoi, UMNO akan kantoi. Jika tidak berlaku kerjasama itu, tidak ada parti yang akan menang. UMNO akan kena teruk. Tetapi jika berlaku jajaran politik dan andai kata Anwar Parti Sarawak nampak dia UMNO dengan barisan dengan Pakatan ni boleh bentuk kerajaan, dia akan bersama barisan dengan Pakatan, dan kemudian Anwar akan jadi Perdana Menteri. Andai kata, sebab jika tak kerjasama susah nak bagi tahu, ya. Tetapi andai katalah itu akan berlaku, dan jajaran ni saya yakin akan berlaku. Jadi kaum UMNO boleh bersedialah bersama dalam kerajaan dengan DAP, ya. Begitu juga Pakatan Harapan boleh bersedialah bersama dalam kerajaan dengan kleptokrat dan kluster mahkamah. Okey, so itu sahaja pencerahan saya. Sentiasa bersama saya akan buat pendedahan lanjut dalam hari-hari yang berikutnya. Okey, jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Tadi ada satu soalan. Okey, saya mula dengan yang tadi tu. Saya ambil masa 2 minit, ya. Okey, Saiful Rahman, Pakcik masuk calon tak? So saya dah jelaskan berhubung pencalonan saya dalam satu live yang anda boleh rujuk di YouTube Regi JC Rita Udin. Okey, ringkasnya tidak. Sebabnya saya dah jelaskan dengan mudah. Anda boleh rujuk, ya. PRU 15, pengumuman bertanding atau tidak 3 hari yang lepas saya dah umumkan. Melainkan saya berurusan terus dengan pemimpin-pemimpin yang saya sanjungi, yang saya dukung perjuangan. Contohnya terus dengan Tun atau Tengku Razali Hamzah. Tetapi Tengku Razali Hamzah ni dia tak buat satu kumpulan alternatif yang bukan berteraskan parti, maka saya tidaklah meminta untuk jadi calon. Andai kata Tengku ada buat tapi dia tak buat, ada buat, ya, satu kumpulan alternatif yang bukan berteraskan parti, saya orang pertama akan pergi minta nak jadi calon dia. Okey, sebab lebih terperinci saya tak nak bincang, saya akan bincang lepas PRU 15, ya. Tetapi itulah pendirian saya. Dan adakah saya akan berkempen untuk mana-mana parti dalam pembangkang? Tidak, sama sekali. Saya cuma bertumpu kepada pembangkang lawan Zahid dan kleptokrat UMNO. Okey, itu sahaja. Okey, Hussein Lampau, bos, nanti ada masa bagi penjelasan tentang kes Zahid ni macam mana? Okey, di lain hari. RJ masuk GTA lah. GTA ni didominasi oleh parti-parti yang saya difahamkan cuba kontrol GTA. Saya tidak akan menjadi calon GTA. Ini saya dah jelaskan sebenarnya. Saya tidak ingin jadi calon. Jika ada sekalipun ianya berurusan langsung, secara langsung dengan pemimpin berkaitan, ya, dan saya akan jelaskan sebab-sebab secara langsung. Tetapi saya kira tak akan berlaku lah. Sebab apa? Saya kira banyak kumpulan akan namakan calon tak lama lagi. So, tak akan berlaku. Okey, Zuraida Afifi Ridwan, Zuraida bertanding di parti mana? BN atau sendirian PBM? Saya difahamkan PBM. Zuraida bertanding PBM. Sonade D, siapa yang bayar gaji tuan selalu buat live? Siapa yang bayar gaji? Siapa kata perlu ada gaji untuk buat live? Siapa yang kata? Masalah dengan orang Malaysia ni, dia tak percaya orang yang ikhlas berjuang demi kebenaran. Dia tak percaya. Dia percaya setiap orang yang bersuara ada habuan. Dulu fitnah kononnya Regi nak jadi menteri apa semua, hari ni terbukti tak betul lah. Okey. Okey. Muhammad Aiman, aku berharap jika Zahid berpakat dengan PKR, UMNO akan berpecah. UMNO ni dah berpecah. Jangan kata akan berpecah, sudah berkecai. Akan berlaku boikot besar-besaran di banyak kawasan parlimen dan DUN kerana memang besar rasa tidak puas hati terhadap Zahid.
Cuma adakah boikot itu cukup besar untuk menenggelamkan UMNO dengan sendirinya, itu kita tidak tahu. Tapi UMNO akan kena teruk. Okey. Dan Zaid sedang berharap kepada kemungkinan kerjasama dengan Anwar. Kalau tidak, Zaid nafilah. Buat dalam manifesto, no Anwar, no DAP. Akuan bersumpah, semua calon tanda tangan. Puting beliung Malaysia kalau dia buat. Salam RJ, Jebat Selatan 2. Apa pendapat tuan tentang 1 lawan 1 dalam PRU 15? Of course 1 lawan 1 is the best, ya. Tetapi dalam pilihan raya ni jangan harap 1 lawan 1. UMNO saya jangka akan letak calon-calon boneka. Ya. Saya pun sebenarnya ada pertimbang nak jadi calon bebas, tapi saya tidak suka pertaruhkan duit orang. Orang yang nak naja saya ni banyaknya orang susah. Okey. So tidak ada, tetapi akan ada ramai calon untuk pecahkan undi. Okay, last question. James, jika Tun M bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah terbentuk satu kerajaan yang kuat dan adakah langkah Sheraton akan berlaku lagi? Okey, saya tidak tahu, saya tidak jangka benda ni berlaku. Dan jangan lupa ya, langkah Sheraton ni disumbang oleh parti PKR. Suka tak suka disumbang, sebab 10 MP yang menjayakan langkah Sheraton ni adalah dari PKR. Jadi Anwar tak boleh kawal parti dia sendiri, masakan boleh kawal negara. Jadi tontonlah live saya semalam bersama Datuk Zahrin. Scroll ke bawah, saya tidak boleh muat naik di YouTube kerana ada masalah audio. Anda akan dapatinya menarik. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.